Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam sesi membincangkan tata bahasa asas bahasa Arab. Dan kali ini kita nak sambung sebagaimana yang disebutkan, iaitu di pelajaran ke-12. Jadi pelajaran ke-12 sekarang ni kita nak membincangkan tentang wazan-wazan, boleh dikatakanlah wazan-wazan yang menyempurnakan perbincangan sebelum ni. Kerana sebelum ni kita telah bincangkan yang paling penting kita bincangkan, kalau kita lihat, kita menumpukan kepada aspek pertama pembelajaran bahasa Arab ni, iaitu membentuk perkataan berdasar kepada wazan. Di wazan ni banyak, yang asasnya 5, iaitu kumpulan pertama ni lah, dengan makna-makna yang ditunjukkan oleh setiap kolom ni. Jadi kalau yang A, kolom A ni telah berlaku, kolom B sedang berlaku, yang C ialah pelaku, yang D ialah apa buatan berlaku kepadanya. Itu agak asing sikit dalam bahasa Melayu lah. Bahasa Inggeris mungkin ada sikit lah, tapi tak keseluruhannya. Bahasa Arab memang ketara sangat. Kalau bahasa Inggeris, sebagai nak ingatkan semula, kalau employer tu yang melakukan perbuatan, kalau employee dia kena buat. Macam itulah trainer, dia melakukan, trainee dia kena buat. Tapi bahasa Melayu tak banyak begitu, kadang-kadang ada, kadang kurang lah. Dan terakhir sekali kita dah bincangkan, itu kata terbitan. Jadi ini wazan 5 ni yang kita lihat di depan ni, dia ialah punca segala-gala wazan, boleh kata begitulah. Jadi kita dah bincang dengan detail. InsyaAllah kalau kita betul-betul nak menguasai bahasa Arab dengan mantap ni, memang benda ni tak boleh tidak. Dia seperti sifir untuk belajar matematik. Sifir 1 sampai 12 tu kena hafal. Kalau tak hafal, itu ada masalah nak belajar matematik di peringkat yang lebih tinggi lagi. Kalau nak kira 5 kali 6 pun kena ambil kalkulator, letih lah. Jadi sepatutnya perkataan yang kita jumpa tu, kita dah boleh tahu dah dia di mana ni. Di antara kumpulan 1 sampailah kumpulan yang ke-10, dia di mana terletaknya. Dan pecahan-pecahan dia, kalau ada pecahan, kat mana pecahan itu. Jadi itulah cabaran untuk menguasai bahasa Arab. Dan kita, yang penting kita faham dulu, kita faham bagaimana dia berubah dan apa makna yang dibawa. Untuk menghafal, itu ialah langkah kedua lah. Kemungkinan kita perlu masa yang lebih panjang ke sebagainya. Tapi kita dah faham dah bahawa apa beza di antara kumpulan pertama, kumpulan kedua sebagai contoh. Kemudian apa beza di antara kolom yang A ni dengan kolom yang B. Kemudian yang C, kemudian D, E, apa beza dia. Kalau kita dah nampak tu, cara umum, kita tahu bahawa ini menunjukkan telah berlaku, ini sedang berlaku, dan ya ni menunjuk kepada dia lelaki. Kalau perempuan dia jadi ta, tufa'il, yufa'il. Kalau saya jadi hamzah, ufa'il. Ini pun mufa'il, apa beza dengan mufa'al. Jadi kalau kita dah nampak ni dalam perbahasan yang sebelum ni, insyaAllah itu kita itu salah satu objektif yang telah tercapai lah. Kerana objektif pertama dia, yang utama dalam membentuk perkataan ni, kita kuasai wazan 5 dulu dan pecahan-pecahan dia, dan kita kuasai sampai wazan 10 ni, dan kumpulan 10 ni dan pecahan-pecahannya. Jadi kalau kita terasa sesuatu yang kita kurang pasti, kita boleh rujuk, kita tahu kita di mana yang kita lemah tu, kita boleh baiki ataupun kita boleh bincang semula. Jadi itu secara gambaran umum yang kita dah buat selama ni, nak memfokuskan kepada bagaimana perkataan itu dibentuk, dan kita nak dapatkan kaitan daripada satu perkataan dengan perkataan lain. Macam perkataan ilmu, ain lam mim, ilm. Jadi dia ada alim, ada maklum, ada muallim, ada muallam, ada isti'lamat, ada ta'lim, ada ta'allum, ada macam-macam ada. Ada muta'allim, ada muta'allimah, ada muta'allimat. Jadi itu semua datang daripada ain lam mim. Jadi kalau kita dapat gambaran tu, kita nampak bagaimana dia berkembang, dia berpecah. Itulah satu objektif yang kita harapkan dan telah tercapai insya-Allah. Hanya kita perlu nak mantapkan dengan banyak membaca atau banyak membincang, menganalisa dan sebagainya. Itu insya-Allah kita akan mula buat dalam pelajaran ke-13. Dan pelajaran ke-13 itu merupakan satu pelajaran tidak berkesudahan.
sampai bila-bila kita akan, kalau nak menguasai bahasa Arab betul-betul, daripada pelajaran 13 tu merupakan aplikasi ilmu saraf dan ilmu nahwu. Jadi itu kita kena fokus lah, kita tahu apa ke arah mana kita ni. Jadi sebelum nak masuk pelajaran ke-13 tu, adalah beberapa wazan yang perlu kita bincangkan kerana dia memang terdapat, tapi dia tidak sama seperti wazan 5 ni. Dia pecahan juga boleh katalah daripada wazan pelaku, kerana di antara, kalau kita lihat tajuknya, di antara yang wazan-wazan nak dibincangkan ni, iaitu wazan kata nama tempat. Tempat ni tempat berlaku suatu benda, kemudian masa, kemudian alat nak buat sesuatu, dan alat itu digunakan oleh pelakunya, dan sebagainya lah. Ini merupakan perbincangan yang tidak begitu tidak perlu sangat untuk dibincangkan detail, tapi kita nak tahu sajalah bagaimana ada wazan-wazan lain yang menunjukkan kepada makna-makna yang selain daripada wazan 5 tu. Jadi itulah dia pelajaran ke-12. Jadi kita lihatlah dalam buku kita ni untuk membahaskannya. Jadi objektifnya ialah tahu membentuk, nombor 1 ni, tahu membentuk perkataan untuk menunjukkan tempat dan masa berlaku satu perbuatan. Jadi wazan ni sama je, hanya konteks ayat menunjukkan demikian, yang mana sama ada dia menunjukkan makna tempat ataupun makna masa. Kemudian objektif kedua, kita tahu bagaimana membentuk perkataan menunjukkan alat melakukan sesuatu. Di samping ada makna-maknanya tersendiri, ataupun perkataan yang digunakan untuk menunjuk kepada alat tu, dia ada satu kategori yang dibentuk melalui wazan. Itu yang objektif kedua. Objektif ketiga ialah menunjukkan sifat yang berkekalan, dan kita akan lihatlah contoh-contohnya. Sifat tu maksudnya dia, kalau dia dia berani, dia berani terus, tak ada kejap takut, kejap berani. Itu maksudlah berkekalan, sifat diri dia sendiri atau sifat sesuatu itu. Dan keempat ialah menunjukkan pelaku sesuatu perbuatan yang melakukan secara intensif. Ini pun kita ada tengok contoh-contoh nanti, bagaimana maksudnya intensif tu, maksudnya dia banyak sangat buat. Kalau dia suka kalau dia suka tersenyum, dia senyum mungkinlah sekali-sekala tersenyum, tapi dia asyik tersenyum je. Itu ada satu wazan yang melambangkan kepada sifat demikian. Itu nombor 4 . Kemudian nombor 5 ialah ada bentuk untuk menunjukkan makna lebih daripada, lebih besar, lebih kecil, lebih murah, lebih mahal, dan juga termasuk nanti maha besar, maha agung dan sebagainya lah. Itu ada wazan-wazan dia. Dan yang terakhir nanti daripada objektif ni ialah wazan yang menunjuk pada warna. Ada warna ni, kalau ada wazan tu, ini warna lah. Kita boleh, walaupun tak tahu makna, kita boleh agak-agak, ni menunjuk pada makna warna. Seperti kalau hitam, aswad, di wazan dia af'al, aswad. Kalau putih, abyad. Kalau merah, ahmar. Jadi nampaklah wazan tu, af'al. Jadi kalau kita jumpa perkataan tu, kita dah boleh agak-agak lah. Itu ialah berkaitan dengan makna. Dan juga wazan tu juga, di antaranya nanti akan wazan tertentu untuk menunjuk pada makna ataupun sifat yang tercela. Itu kita akan lalui. Jadi ini sebagai garis pandu umum objektif yang nak kita capai dalam pelajaran ke-12 ni. Jadi kita masuklah satu persatu. Baik, objektif pertama, membentuk perkataan untuk menunjukkan tempat dan masa berlaku suatu perbuatan. Dia terdapat dua kategori wazan yang menunjukkan kepada tempat dan masa berlaku sesuatu perbuatan. Yang pertama, daripada kumpulan yang pertama, ini wazan 5 daripada kumpulan pertama tu, iaitu fa'al, yaf'al, fa'al, maf'ul, fi'il. Itu ialah kategori pertama. Dan keduanya ialah wazan bagi kumpulan kata kerja selain kumpulan pertama ni. Jadi dia ada dua perbahasan lah. Nanti dia akan kita akan lihat. Jadi sekarang kumpulan pertama dulu. Kategori pertama iaitu bagaimana kita nak membentuk wazan yang menunjukkan kepada tempat atau masa bagi kumpulan kata kerja yang pertama, yang fa'al itu jatuhnya. Wazan fa'al, iaitu contohnya kalau katab, telah tulis, ataupun zahab, telah pergi, dan sebagainya lah. Dia bukan wazan yang kedua sampai ke 10, kerana kedua 10 tu ada wazan khas tersendirinya. Baik, jadi yang perbahasan pertama ni, dalam kategori ini terdapat 3 wazan yang menunjukkan kepada makna tempat atau masa berlaku perbuatan. Sama ada digunakan maf'al ataupun maf'il ataupun maf'alah. Jadi sekarang ni kalau kita nak lihat dari segi perbezaan di antara benda lain, wazan-wazan lain. Kalau maf'al ni kita dapati mim ni pada atas.
maf'il pun mim baris atas, maf'alah pun mim baris atas. Ini bersalahan dengan kalau kita lihat jadual ni, jadual apa ni, yang keseluruhan wazan umum tu, kita dapati sekarang ni kalau kumpulan kedua mim baris depan, mufa'il, ini pun mim baris depan, mufa'al, semua ni sekali mim baris depan. Yang tak ada mim baris atas, tak ada lagi sini. Jadi seolah-olah mim baris atas dikhususkan kepada makna yang tidak ditunjukkan oleh wazan 5 dan kumpulan kata kerja ni. Itu mim di baris atas. Kita lihat semula. Jadi maf'al dan maf'il ataupun maf'alah untuk menunjukkan masa, menunjukkan tempat ataupun masa. Jadi contohnya di bawah ni. Contoh pertama iaitu wazan maf'al. Jadi ini ialah kumpulan yang pertama, iaitu huruf dasar dia 3 huruf saja. Huruf dasar dia 3 huruf, ta, ba, kha. Apa makna ta, ba, kha? Masak. Jadi kalau dibentuk dalam wazan maf'al, dia kita kena kiaskanlah maf'al. Letakkan ta ni bahagian fa, ba ni di bahagian ain dan kha di bahagian lam. Jadilah dia matbakh. Dia matbakh, apa makna matbakh? Iaitu tempat masak. Dan kita sebut dapur. Dalam bahasa Melayu kita sebut dapur. Yang tak ada kaitan pun dengan masak. Tapi kalau bahasa Arab, tabakh maknanya masak. Tapi kalau matbakh, dah ada bunyi masak tu. Itu tempat masak. Itulah di antara ciri-ciri bahasa Arab. Dia berkaitan, satu perkataan tu berkaitan dengan makna-makna lain yang ditunjukkan oleh wazan-wazan tertentu. Itu contoh pertama. Contoh kedua, ain, mim, lam. Apa maknanya? Kerja, buat kerja. Kemudian kalau dibentuk maf'al, wazannya maf'al, iaitu ma'mal, maknanya tempat buat kerja. Yang kita gunakan sebagai ma'mal, tempat buat percubaan sains lah. Itu dalam konteks bahasa kita. Baik, seterusnya contoh sin, kaf, nun, sakan. Sakan makna apa? Mendiami. Kalau kita buka kamus, kita tengok entry tu, dia akan tulislah mendiami ataupun tinggal di suatu tempat dan sebagainya. Ataupun boleh makna tenang. Itu yang tempat yang kita duduk tu, yang disebut maskan, itu tempat ketenangan. Kita balik ke rumah, kita relax lah, balik relax kan. Itu di antara makna yang ada kaitan. Kalau kita lihat kamus, makna sin, kaf, nun itu datang juga daripada sin, kaf, nun ini sakinah. Sakinah ni ketenangan. Jadi sukun pun makna tenang. Kalau perkataan sukun maknanya tenang. Kalau malam yang sukun tu malam yang tenang saja. Jadi itu kalau sebut maskan, tempat berlakunya perbuatan ni, ketenangan untuk mendiami satu tempat. Itu dipanggil rumah. Dia banyaklah perkataan rumah dalam bahasa Arab. Dar boleh, bait boleh, maskan boleh, manzil boleh dan macam-macam lagi lah. Berdasar kepada makna-makna yang nak disampaikan oleh orang yang bercakap tu. Jadi di sini wazannya maf'al. Kita hafal wazan maf'al, kita kiaskan, kita buat bentuk perkataan lain berdasarkan maf'al. Jadi di sini maskan, iaitu tempat tinggal. Baik, lam, ain, ba makna apa? Bermain. Jadi kalau tempat berlakunya bermain tu mal'ab, iaitu wazan dia maf'al, iaitu tempat bermain, dia panggil padang. Yang biasa digunakan mal'ab tu padang. Dan boleh juga makna lain berdasar pada konteks ayat. Baik, seterusnya kha, ra, jim maknanya keluar. Kalau tempat keluar, makhraj. Makhraj juga digunakan untuk exit lah. Kalau pintu tu tulis makhraj, itu maksudnya itu untuk exit ya. Ataupun tempat keluar huruf, kita sebut makhraj. Makharij al-huruf, tempat keluar tempat keluar, makhraj, iaitu maf'al. Kalau masuk dal, kha, lam, tempat masuk madkhal, entrance. Bahasa Inggeris entrance, kita kalau tulis kalau kita nak tulis apa, kita tulis kalau dalam dewan kita tulis masuk aja, masuk betul keluar. Jadi maknanya apa kita faham kan, tempat lah tu, bukannya arahan untuk masuk ataupun arahan untuk orang yang baca tu keluar. Tidak, tapi kita nampak tulisan tu masuk ataupun keluar, itu ialah tempat masuk ataupun tempat keluar. Tapi bahasa Arab dia tak gunakan perkataan dal, kha, lam ni, digunakan wazan lain, iaitu madkhal, tempat masuk, dan makhraj, tempat keluar. Dan seterusnya nun, jim, mim. Apa makna nun, jim, mim? Di antara makna sedutan, disedut sesuatu tu. Tapi kalau dibentuk manjam, maknanya lombong, betulkan menjadi lombong.
Ada kaitan dengan menyedut sesuatu, keluarkan bahan-bahan mentah daripada tanah dan sebagainya. Itu adalah lombong. Manjam. Dan seterusnya ain ba'dal. Ain ba'dal maknanya menyembah atau beribadat. Tapi dalam konteks bahasa Arab ni, kalau sebut ma'bad, tempat menyembah, tempat beribadat, dia lebih kepada selain daripada orang Islam lah. Kerana orang Islam disebut perkataan lain ni, kata masjid. Tapi kalau ma'bad ni biasa disebut kuil dalam konteks moden ni. Kalau sebut ma'bad, dia menjurus kepada makna kuil, iaitu tempat beribadat selain daripada orang Islam. Jadi ma'bad, wazan dia maf'al, tempat berlakunya peribadatan. Kuil lah disebutnya. Baik, seterusnya mim ra'. Mim ra' maknanya melalui. Marra ni kalau dibuat dalam kata dia telah berlaku, dia akan jadi sabdu ni bagi ra ni, marra. Dan kalau tempat untuk lalu satu kawasan dan sebagainya disebut mamar. Mamar, tapi asalnya mamrar. Oleh kerana dua ra ni dia sabdukan. Jadi mamar wazan dia maf'al. Mamrar, bukan mamar. Mamar di sini yang penggunaannya. Kalau asalnya ialah mamrar, iaitu wazan maf'al. Apa makna mamar? Iaitu lorong. Mamar ialah lorong, tempat lalu. Baik, seterusnya kaftaba maknanya tulis. Kalau maf'al iaitu maktab, tempat tulis. Dan di sini konteks tengok ayatnya, kadang-kadang dia boleh jadi meja, kadang-kadang dia boleh jadi pejabat. Tengok konteks ayat lah. Tapi yang penting ada makna tempat berlaku suatu perbuatan tu, iaitu penulisan. Kaftaba makna tulis. Dan seterusnya ta'yara maknanya terbang. Dia kalau wazan dia maf'al, dia akan jadi maf'al matyar. Tapi ada huruf lemah di sini. Bila huruf lemah dia mengalami proses, dia ada perubahan sikit. Jadi dia berubah daripada matyar jadilah matar. Dia matar ni apa dia? Airport, tempat terbang. Tempat kapal terbang berlepas. Digunakanlah dalam konteks moden ni, matar. Dan terakhir sekali dia pakai contoh di sini, ha shin ra maknanya berkumpul, kumpul satu tempat. Jadi kalau mahsyar tu, padang mahsyar tu tempat berkumpul. Mahsyar. Jadi apabila kita sebut padang mahsyar, kita jangan semata-mata menghafal itu sebagai makna istilah dia, tapi kita kaitkan dengan tempat berlaku sesuatu. Tempat berlaku hasyr, iaitu berkumpul. Itulah dia padang mahsyar. Jadi ini contoh wazan maf'al. Ada tiga kan wazan dia, maf'al. Keduanya maf'il, iaitu ain daripada bawah. Jadi kalau dalam perkataan ataupun teks yang tak berbaris tu, kita dapat agaklah ini kemungkinan sebutan dia maf'al ataupun maf'il. Jadi kita kena rujuk pada kamus nak tengok sama ada dia sebutan dia ialah maf'al ataupun maf'il. Jadi contoh-contoh bagi perkataan yang dibentuk dengan wazan maf'il ialah seperti berikutnya. Jim lam sin maknanya duduk. Kalau tempat duduk, tempat orang duduk ramai-ramai dan sebagainya, dia gunakan maf'il, iaitu majlis. Majlis ni asal makna tempat duduk. Majlis raja-raja itu tempat duduk raja-raja lah untuk berborak, berbincang dan sebagainya. Itu ialah majlis. Begitu juga majlis apa sajalah, tempat duduk asal maknanya. Baik, kalau sin jim dal makna sujud. Kalau tempat sujud ialah masjid. Itu kita sebut masjid lah, asalnya tempat sujud. Makna asal lah. Kemudian waw qaf fa maknanya berhenti. Jadi kalau tempat berhenti tu, nak park kereta ke, tempat berhenti bas, tempat berhenti taksi ke, dia akan sebut mauqif. Mauqif di antara maknanya ialah tempat berhenti. Kita gunalah untuk parkir ataupun bus stop ke, perhentian bas dan sebagainya, mengikut kesesuaian. Baik, seterusnya contoh lain ialah shin ra qaf. Asal maknanya ialah shin ra qaf ialah terbit. Syuruk tu waktu syuruk, waktu ghurub dan sebagainya, itu terbit. Syuruk ialah terbit. Jadi kalau tempat, di sini ada dua lah, sama ada tempat atau masa. Kalau tempat matahari itu terbit, disebut masyrik. Dan masyrik boleh mengatakan tempat ataupun masa. Masyrik ataupun tempat ataupun masa untuk terbit matahari. Begitu juga dengan ghain ra ba maghrib, itu tempat terbenam ataupun masa terbenam. Maghrib wazannya maf'il.
Dan terakhir sekali sebagai contoh sini, nun zaila maknanya turun. Kalau tempat turun, biasa unta berhenti orang turun tu, dipanggil manzil. Jadi turun, jadi dipanggil rumah juga. Dalam konteks moden ni boleh dikatakan rumah juga. Itu tempat berhenti suatu kawasan dan terus tinggal di situ lah. Jadi tempat turun ni dalam konteks lama lah, zaman-zaman dulu, zaman jahiliah kemungkinan. Manzil tu iaitu tempat turun satu kaum daripada kenderaan unta dan dia berkemah situ dan dia buat penempatan di situ. Dia tempat turun daripada tunggangan, itu rumah lah, kita gunakan rumah sekarang dalam konteks moden. Itu maf'al dan maf'il. Sekarang ni ada satu lagi yang menunjukkan tempat juga untuk berlaku suatu ataupun masa, tapi kebanyakan dia kata tempat ya. Iaitu maf'alah. Maf'alah. Dan kalau kita buat perkataannya daripada dasar kepada ha, kaf, mim yang bermakna hukum, dia akan jadi mahkamah. Di mahkamah tu apa? Tempat memberi hukuman. Tempat menghukum ya, mahkamah. Kita dah hafal lah perkataan ni, tapi tak dapat kaitkan dengan kerana tidak ada pendedahan, kita tak dapat kaitkan bahawa ini ialah makna yang berkaitan dengan tempat sesuatu perbuatan, tempat hukum ini mahkamah. Dan seterusnya kalau zaira'in maknanya bertani, bercocok tanam. Kalau mazra'ah maknanya tempat bertani, itu ladang, disebut ladang, mazra'ah. Dan yang biasa kita sebut sini dal ra'sin ialah belajar, tempat belajar, madrasah. Maf'alah wazannya. Dan satu lagi hatta maknanya berhenti ataupun berhinggap. Dan kalau dibentuk dalam wazan maf'alah iaitu mahtatah. Ini asal dia. Mahtatah. Tapi ta ada dua ni disabdukan. Jadi tinggal lagi mahattah. Mahattah ni maknanya tempat berhenti ya, station. Mahattah al-otobis ke mahattah as-sayarat ataupun apa sajalah. Tempat berhenti. Dan hatta ni juga digunakan untuk hinggap ya. Kalau burung tu dia hatta at-tayr ala apa ni, di atas bumbung dan sebagainya, dia membawa maksud hinggap. Dia habislah yang pertama perbahasannya iaitu wazan menunjukkan kepada makna tempat ataupun masa, dan mengikut konteks lah, sama ada maknanya tempat ataupun masa, iaitu 3 wazan: maf'al, maf'il dan maf'alah. Jadi ini tak ada perbahasan yang apa ni, yang perlu diamati ya. Maksudnya kita tahu wazan dia dan kita boleh gantikan 3 huruf fa'il lam ni dengan huruf-huruf lain, dapatlah satu perkataan baru yang membawa makna tempat ataupun masa. Baik, selesai iaitu itu kategori yang pertama. Maksudnya apa? Kumpulan kategori yang pertama. Ini semua daripada 3 huruf lah. Tapi kalau kumpulan kategori yang selain daripada yang pertama, dia gunakan sebagai perbahasan sini. Kategori kedua itu iaitu kumpulan kata kerja selain daripada kumpulan yang pertama, selain daripada fa'al. Maksudnya dia boleh pada fa'al, fa'al, af'al, tafa'al, infal sampai istaf'al. Jadi kalau daripada asal kata kerja begitu, macam mana nak bentuk wazan atau macam nak bentuk perkataan menunjuk pada tempat ataupun masa? Ini iaitu dia perbahasan ni ialah perkataan yang menunjukkan kepada tempat, makna tempat, masa, berlaku, perbuatan dibentuk dengan menggunakan wazan kata nama yang dilaku. Jadi ni kalau kita lihat semula jadual kita ni, yang bahagian D lah. Jadi itu yang penting kita, ini yang merupakan asas ya. Maksudnya daripada sini akan pecah macam-macam wazannya. Jadi boleh mufa'al contohnya, boleh makna benda yang berlaku perbuatan pada dia, ataupun boleh menunjukkan makna tempat. Dia tengok konteks ayat. Begitulah seterusnya, mufa'al sampailah mustaf'al. Jadi kita akan lihat contoh-contoh lah, beberapa contoh bukan semuanya. Baik, contoh yang pertama di sini, kata dasarnya sod, lam, ya. Jadi kalau dibentuk dalam wazan yang kumpulan kedua tu solla, dan kita kena tahu lah fa'al, solla tu ialah fa'al, dan kita kena boleh buat wazan 5 dia, fa'al, yufa'il, mufa'il, mufa'al. Mufa'al tu ialah kata nama yang dilaku. Jadi kalau kita buat perkataan sod, lam, ya menggunakan wazan mufa'al, dia akan jadi musalla. Jadi musalla tempat apa? Tempat solla ni.
usalli, sallaitu dan sebagainya, itu tempat solat, surau, musalla. Jadi asal musalla tu ni dia, iaitu kata nama yang dilaku daripada wazan 5 dia, yang di tu, dan digunakan untuk menunjuk pada tempat berlaku perbuatan solla. Kalau solla maknanya telah sembahyang dia. Ini dia telah sembahyang. Kalau saya telah sembahyang, solla itu. Kalau saya sedang sembahyang, usolli, ataupun saya akan sembahyang, usolli, itu yang niat kita. Usolli fardhu maghrib, itu aku niat nak sembahyang ni, akan sembahyang fardhu maghrib dan sebagainya. Dan kalau kata nama tempat berlakunya perbuatan sembahyang tu ialah musalla. Begitu juga perkataan lain selain daripada kumpulan pertama. Contohnya shin fa ya. Ini kalau kumpulan pertama syafa, syafakallah, maksudnya memberi memberi kesihatan, memulihkan daripada penyakit dan sebagainya. Tapi kalau dibentuk dalam wazan istaf'al yang ke-10 tu istashfa, iaitu menuntut rawatan. Istashfa ni maknanya meminta rawatan. Ista ni maknanya meminta. Istaghfar meminta ampun. Istashfa meminta syifa tu, meminta ataupun menuntut rawatan. Kalau tempat nak meminta atau menuntut rawatan tu apa dia? Digunakan mustaf'al. Mustaf'al ni ialah kata nama yang dilaku daripada istaf'al, yastaf'il, mustaf'il, mustaf'al dan istif'al. Kalau kita lihat sini, istaf'al telah berlaku, yastaf'il sedang, mustaf'il orang yang melakukannya, mustaf'al benda yang kena laku, dan istif'al kata terbitan dia. Jadi digunakan sini mustaf'al. Jadi daripada shin fa ya, shin fa ya digunakan wazan mustaf'al, jadilah mustashfa. Di mustashfa tu makna apa? Hospital. Itu kaitan dia lah. Dan contoh yang lain ialah nun jim'in. Kalau dibentuk dalam intaja', itu maknanya tu keluar pergi retreat, rekreasi, retreat dan sebagainya. Kalau tempat berlaku tu, tempat nak buat perbuatan ni, digunakan mufta'al, dia akan jadi muntaja'. Itulah dikatakan resort ataupun tempat rekreasi. Digunakan dalam konteks moden. Jadi ini kategori yang kedua. Contoh lain tak ada contoh lain. Jadi kategori yang kedua, mungkin kita jumpa perkataan lain, nanti kita akan mantapkan lagi lah. Iaitu kategori kedua, cara nak bentuk perkataan yang menunjuk pada tempat atau masa berlaku sesuatu dan mengikut konteks ayat ialah menggunakan wazan yang dilaku daripada wazan 5. Jadi itu kita ingat tu lah, insyaAllah. Kalau jumpa nanti kita akan lebih akan boleh dimantapkan lagi kaedah ni. Itu objektif pertama. Jadi kita nak habiskan, ada masa lagi ni, insyaAllah banyak. Kita masuk pada objektif kedua. Jadi ada wazan tertentu yang digunakan untuk membentuk perkataan menunjukkan alat melakukan sesuatu perbuatan. Ada alat dia. Ada terdapat 4 wazan yang biasa, iaitu menunjuk kepada mana alat ataupun perkakas ni. Dan digunakan di istilahnya sebagainya ismul alah, istilah aja. Jadi wazan-wazan ni ialah 4 ya. Mif'al ataupun mif'alah ataupun mif'al panjang ataupun fa'alah. Jadi kita lihat di sini sebagai perbandingan ya, mim tu baris bawah. Mim baris bawah ya. Yang tadi mim baris atas, maf'al, maf'il ataupun maf'alah. Sekarang mim dia baris bawah, mif'al, mif'alah ataupun mif'al. Ini sajalah, lain sikit ya. Fa'alah. Jadi adalah mim tu, kalau jumpa dalam perkataan bahasa Arab, mim tu dia ada menunjukkan, kalau mim tu pada depan, so kita lihat contoh sini ya, itu menunjukkan yang dilaku. Mim tu pada depan. Selain daripada yang pertama lah, pertama ni diinduk, di lain sikit ada pengecualian. Kalau mim baris depan, mufa'il, mufa'al, itu menunjukkan pelaku ataupun yang dilaku. Kalau mim baris atas, maf'al, itu menunjukkan tempat ataupun masa. Kalau mim baris bawah, mif'al ataupun mif'alah, itu menunjukkan kepada alat. Itu ada kaitan lah, mim ni bagaimana dia berubah baris dan menunjukkan kepada makna-makna yang berlainan. Jadi contoh-contoh ni ada 4 wazan untuk menunjuk kepada alat atau perkakas melakukan sesuatu. Yang pertama ni, wazan yang pertama ialah mif'al. Mif'al kalau dibentuk daripada nun, shin, fa,
Nun shin fa maknanya apa? Mengiringkan satu. Jadi kalau dibentuk dalam wazan min syaf, iaitu mif'al, dia ialah alat untuk mengeringkan sesuatu. Dan biasa digunakan ialah tawel. Min syaf tu iaitu tawel. Nak lepas mandi ke, nak lap muka dan sebagainya. Itu min syaf. Asalnya ialah alat untuk keringkan. Asalnya nun shin fa tu mengeringkan sesuatu. Okey, dan seterusnya qaf sad sad. Itu maknanya potong, tergunting dan sebagainya, potong, membelah dua. Jadi kalau digunakan wazan mif'al, iaitu miqsas. Miqsas. Dan ada dua sad ni dia sabdukan. Jadi miqas. Miqas apa maknanya? Gunting. Kalau digunakan miqas kita faham maknanya gunting. Tapi sebenarnya alat untuk memotong sesuatu. Miqas. Dan banyak makna-makna ni, tapi telah biasa digunakan sebagai gunting, jadi kita gunakan sebagai gunting. Dan tengoklah konteks lain, dia boleh bermakna benda lain, selain daripada gunting. Baik, kemudian dal fa'ain. Dal fa'ain maknanya tolak. Kalau digunakan wazan alat untuk menolak, midfa', dan dalam konteks biasa digunakan ialah meriam, iaitu alat untuk menolak peluru tu sampai dia meletup dan sebagainya ke arah musuh dan sebagainya. Itu meriam lah, midfa'. Midfa'. Dan kalau ba, ra, dal maknanya licinkan sesuatu. Kalau mibrat itu digunakan untuk makna pengikir, untuk licinkan permukaan dan sebagainya. Ini sekarang tak perlu kita nak hafal lah. Maksudnya kita tahu apa yang ditunjukkan oleh mim pada bawah ni, itu memadai lah. Tapi kakasnya banyak lah. Kalau kita jumpa kita hafal lah. Dan daripada dad, ra, ba, iaitu maknanya pukul. Kalau disebut midrab, iaitu alat untuk pukul dan digunakan untuk memberi makna raket, dalam permainan sukan dan sebagainya. Kalau badminton tu, raket badminton tu disebut midrab, atau apa sajalah benda yang untuk digunakan sebagai memukul. Dan akhir sekali, kalau basuh, ghin sin lam, basuh. Kalau mirsal, digunakan untuk menunjuk pada makna sinki ataupun besin basuh. Tapi yang penting sekali wazan ni mif'al, mim tu di bawah. Dia menunjuk kepada alat sesuatu. Itu wazan pertama. Dia ada beberapa wazan ni, dia ada 3 wazan yang biasa, ada 4 . Baik. Wazan kedua ialah mif'alah. Tadi itu mif'al saja, ditambah ta marbutah. Contohnya ialah kaf nun sin, maknanya sapu. Kalau miknasah, penyapu. Ini dah. Kalau kita dapat kiaskan dan dapat gantikan tempat 3 huruf dasar tu kepada fa'in lam tu, kita boleh buat bentuk sendirilah perkataan tu. Kemudian kha dal dal, asal maknanya pipi. Khad tu pipi. Alat untuk meletak pipi. Dia digunakan sebagai bantal. Jadi mikhaddah, asalnya mikhdadah, tapi ada 2 dal tu disebut mikhaddah, iaitu untuk letak pipi kita, jadilah bantal. Kalau sebut bantal pun bahasa Arab mikhaddah. Apa makna mikhaddah tu? Dia ada makna khad, iaitu pipi. Seterusnya qaf lam mim, maknanya pen. Alat untuk menyimpan pen. Dia boleh gunakan miqlamah, mif'alah. Di samping ada perkataan lain, perkataan yang menunjuk pada alat untuk menyimpan barang-barang persekolahan dan sebagainya. Jadi miklamah tu boleh dikatakan kotak pen ataupun kotak pensel dan sebagainya. Kemudian lam ain qaf, maknanya menjilat suatu. Alat digunakan untuk menjilat, itu pelik sikit lah, tapi itulah digunakan mil'aqah ni, iaitu sudu. Sudu digunakan, dah cedok tu kita masuk dalam mulut tu, kita jilat lah lebih kurang macam tu. Itu digunakan mil'aqah. Mil'aqah itu sudu. Asal dia lam ain qaf. Dan seterusnya kalau hafadha, maknanya memelihara sesuatu. Kalau mihfadha tu digunakan untuk bag atau bag duit atau apa sajalah yang berfungsi untuk memelihara sesuatu atau barang-barang tertentu. Mihfadha. Wallet boleh juga. Kemudian kalau ghin ra'fa, maknanya cedok. Kalau mighrafa maknanya alat untuk cedok, dan kita boleh gunakan untuk bermakna senduk. Mighrafa, alat untuk mencedok ataupun senduk, mighrafa.
Dan okey, ada wazan yang ketiga, dan kalau tak sempat nanti kita sambung pada sesi akan datang. Tinggal lagi 1 minit 46 saat. Baiklah, kita buat apa yang kita mampu je. Mif'al, panjang ain tu. Mif'al, jadi ini menunjukkan alat sesuatu. Kalau jim hara maknanya menjadi jelas. Kalau mijhar, alat untuk membuat sesuatu tu lebih jelas. Itu loudspeaker pun boleh digunakan, ataupun dia boleh digunakan untuk mikroskop. Tengoklah konteks ayat kita bagaimana. Dan yang paling biasa ialah fataha, maknanya buka. Kalau miftah maknanya alat untuk buka dan kita sebut sebagai kunci. Begitulah sadbaha maknanya subuh, terang. Alat untuk menerangkan sesuatu dipanggil misbah, iaitu lampu. Dan kalau nun shin ra maknanya potong. Kalau minsyar, gergaji. Jim dhalfa maknanya kayu. Mijdhaf maknanya dayung. Qaf yasin maknanya ukur. Kalau miqyas maknanya alat untuk mengukur. Baik, saya rasa itu sahaja yang kita sempat untuk hari ini. InsyaAllah kita sambung pada yang keempat ni. Masa pun kurang seminit ni. Jadi sekian sajalah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.